Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita untuk mempelajari subjek reka bentuk teknologi untuk tahun 5. Okey, kita masih lagi berada di bawah tajuk teknologi rumah tangga. Okey, standard kandungan 4.3 artikel jahitan serta standard pembelajaran 4.3.5 mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi menghasilkan artikel jahitan, 4.3.6 menghasilkan artikel jahitan secara sistematik dan menggunakan bahan serta alat yang sesuai, dan 4.3.7 membuat pembentangan artikel jahitan yang telah dihasilkan. Okey, jadi hari ini 3 standard pembelajaran akan kita cuba capai bersama-sama. Baik, setelah kita membuat lakaran, kita perlu mengira dan membuat anggaran kos untuk menghasilkan artikel jahitan kita, iaitu alas tali pinggang geledak. Okey, jadi antara dalam jadual yang cikgu sertakan ini, terdapatnya beberapa bahan yang kita akan guna pakai berserta dengan harga seunit, kuantiti, jumlah sebenar dan jumlah besar untuk seunit alas tali pinggang geledak ini. Okey, jadi antara bahan yang kita akan gunakan ialah seperti fabrik, span, benang, kapur tukang jahit, velcro, kertas karbon tukang jahit, renda dan juga kertas perang. Okey, sebelum kita menghasilkan artikel jahitan, kita perlulah menyediakan alatan dan bahan yang bersesuaian untuk menghasilkan artikel jahitan kita. Okey, sebagaimana yang terpapar dalam gambar. Okey, berikut merupakan alatan jahitan yang akan digunakan pakai. Okey, kamu sedia maklum fungsi bagi setiap alatan yang cikgu pamerkan ini, iaitu yang pertama gunting fabrik, gunting kertas, jarum peniti, jarum jahit tangan, kapur tukang jahit, peretas jahitan, roda surih, mesin jahit tangan, mesin jahit mini, pembaris lurus serta kertas karbon. Manakala bahan jahitan yang kita akan gunakan ialah seperti renda, span, fabrik, velcro, kertas perang dan benang. Okey, jom kita lihat sama-sama langkah-langkah untuk menghasilkan artikel jahitan kita ini. Okey, langkah yang pertama, lukiskan pola pada sekeping kertas mengikut saiz seperti dalam lakaran. Okey, kita menggunakan kertas perang bersama dengan pembaris lurus. Okey, jadi untuk makluman kamu, pola merupakan kertas yang dilukis bentuk-bentuk potongan kain yang akan dicantum untuk menjadi apa yang kita hendak hasilkan. Okey, sama ada baju ataupun pakaian, ataupun untuk kes kita ini kita hendak menghasilkan alas tali pinggang geledak. Langkah kedua, potongkan pola dengan menggunakan gunting kertas. Langkah yang ketiga, susunkan pola di atas dua kepingan fabrik dan span. Okey, fabrik yang kedua diletakkan di bahagian bawah, diikuti oleh span, fabrik di bahagian atas dan juga kertas perang di bahagian atas sekali. Langkah yang keempat pula, sematkan jarum peniti untuk menetapkan kedudukan pola pada fabrik dan span. Okey, untuk menetapkan kedudukan ini bermaksud tak bagi pola itu bergeraklah daripada fabrik dan juga span. Langkah yang kelima, gunakan kapur tukang jahit untuk menandakan garisan gunting pada fabrik. Kemudian keluarkan pola yang kita letakkan di atas fabrik tadi. Langkah yang keenam, sebelum menggunting, sematkan jarum peniti antara fabrik dengan span. Kemudian guntingkan fabrik dan span mengikut garisan gunting menggunakan gunting fabrik. Langkah
yang ketujuh, letakkan kertas karbon tukang jahit di antara pola dengan sebelah dalam fabrik yang telah dipotong. Kemudian sematkannya semula dengan jarum peniti. Langkah ke-8, pindahkan tanda garisan pemadan dari pola ke sebelah dalam fabrik dengan menggunakan roda sore. Kemudian tanggalkan jarum peniti. Langkah yang ke-9, letakkan velcro pada fabrik. Susunkannya dan temukannya dengan bahagian sebelah luar fabrik. Kemudian sematkannya dengan jarum peniti. Okey. Velcro ni macam cikgu sebut sebelum ni, velcro ni merupakan satu bahan yang kita gunakan untuk melekatkan antara satu bahagian dengan satu bahagian yang lain, ataupun kita panggil pita pelekat kain yang mempunyai dua permukaan, iaitu hook dan juga loop. Okey, langkah yang ke-10, jahitkan velcro pada sebelah luar fabrik. Siapkan jahitan velcro pada kedua-dua keping fabrik. Okey, jadi kita ada dua set lah velcro yang kita guna pakai. Langkah ke-11 pula, susunkan dan temukan kedua-dua bahagian sebelah luar fabrik. Susunkannya pada span, kemudian sematkannya dengan jarum peniti. Langkah ke-12, jahitkan span dan fabrik mengikut garisan pemadan pada sebelah dalam fabrik. Tinggalkan ruang di antara 5 cm hingga 7 cm untuk menterbalikkan artikel itu nanti. Langkah ke-13, terbalikkan artikel menggunakan ruang yang ditinggalkan. Kemudian kemaskan bahagian tepi artikel. Langkah ke-14, lengkapkan jahitan pada artikel jahitan dengan jahitan tangan menggunakan mata jahitan sembat. Manakala langkah yang terakhir, langkah ke-15, jahitkan renda pada bahagian tepi artikel jahitan sebagai hiasan untuk mencantikkan lagi alas tali pinggang kereta kita ini. Okey dah, inilah dia hasil akhir. Okey, nampak begitu cantik sekali, dihiasi dengan renda serta corak fabrik yang mempunyai warna yang menarik. Okey, baik. Kalau kita lihat kepada budak perempuan dalam gambar ini, okey, dia bukan sahaja menggunakan alas tali pinggang keledar ini semasa menaiki kenderaan, malah ia juga menggunakan alas tali pinggang ini untuk diletakkan pada penggalas beg galas tersebut. Okey, dan alas tali pinggang keledar ini juga boleh digunakan untuk diletakkan pada bahagian pemegang peti sejuk di rumah kita. Okey, baik, nampak kemas dan juga selesa digunakan. Okey, setelah kita dapat menyiapkan artikel jahitan, satu sesi pembentangan perlu dibuat. Okey, kita perlulah membentangkan hasil artikel jahitan, iaitu alas tali pinggang keledar ini, di hadapan guru dan juga rakan sekelas kita. Okey, kamu bolehlah membentangkan hasil kamu ini dengan menggunakan slide PowerPoint ataupun dengan menyiapkan video bagi ditayangkan di hadapan kelas dan juga kepada guru kamu. Okey, semasa membuat pembentangan, kamu perlulah bersikap yakin dan sentiasa berfikiran positif bagi memupuk keberanian dalam diri kamu. Okey, baik, berikut merupakan perkara yang perlu ada dalam senarai semak pembentangan kamu. Okey, iaitu yang pertama, memperkenalkan ahli kumpulan, memperkenalkan produk kamu, menghubungkaitkan produk dengan situasi permasalahan kita, kemudian alatan dan bahan yang kita guna pakai untuk menyiapkan artikel jahitan ini, lakaran yang dihasilkan, okey, lakaran 1, lakaran 2, lakaran 3, lakaran terbaik dan juga lakaran yang telah ditambah baik.
Kemudian cara menghasilkan artikel jahitan, jenis mata jahitan yang kita gunakan, kelebihan produk yang dihasilkan, masalah semasa menghasilkan artikel jahitan, cara kamu menyelesaikan masalah serta sesi soal jawab. Setelah semuanya selesai, tandakan dengan tanda tik. Jika tiada, kamu perlu tandakan dengan tanda pangkah. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam topik artikel jahitan ini. Iaitu yang pertama, mengenal pasti mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Kita telah pun mengenal pasti bahawa terdapatnya 6 jenis mata jahitan yang kita perlu pelajari, iaitu dalam topik awal tadi, pada topik awal artikel jahitan ini. Kemudian yang kedua, menerangkan fungsi alatan jahitan. Yang ketiga, melakar reka bentuk artikel jahitan yang akan dihasilkan. Kemudian menilai lakaran yang dipilih dan membuat penambahbaikan. Kemudian mengira dan membuat anggaran kos bahan bagi menghasilkan artikel jahitan. Seterusnya, menghasilkan artikel jahitan secara sistematik dan menggunakan bahan serta alatan yang sesuai. Yang terakhir yang kita sebut tadi, iaitu membuat pembentangan artikel jahitan yang telah dihasilkan. Jadi kita telah pun menamatkan topik yang pertama ini, iaitu artikel jahitan. Baiklah. Jadi tugasan pada minggu ini, sebelum cikgu mengakhiri video ini, cikgu sertakan kepada kamu tugasan untuk kamu pada minggu ini, iaitu sebagaimana dalam gambar. Cikgu akan attach lembaran kerja ini dalam grup Telegram kamu nanti. Jadi tugasan kamu ialah cetak lembaran kerja ini, isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat, tampalkan ke dalam buku nota kamu masing-masing dan tunjukkan hasil kamu dalam grup Telegram yang telah cikgu wujudkan. Baik, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.